Diminta Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi memberi jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat senator yang mengambil bahagian dalam perbahasan titah yang di-Pertuan Agong dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pengajian Tinggi. Sebanyak 9 perkara telah dibangkitkan oleh 8 ahli yang berhormat senator sepanjang perbahasan mulai 2 hingga 9 September 2020. Saya akan menjelaskan setiap isu yang telah dibangkitkan dan saya percaya bahawa semua isu yang dibangkitkan ini adalah didorong oleh keprihatinan ahli-ahli yang berhormat bagi memantapkan lagi bidang pendidikan tinggi negara. Pertama ialah berkenaan dengan isu pembangunan graduan yang holistik dan seimbang, merangkumi aspek keusahawanan, peningkatan kemahiran dan juga keboleh pasaran graduan terutama sekali terkesan selepas COVID-19. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator Datuk Yaakob bin Sapari telah menyentuh mengenai bantuan yang diberikan kepada graduan berikutan berlakunya pengangguran yang tinggi disebabkan oleh pandemik COVID-19. Yang Berhormat Senator juga mencadangkan supaya setiap universiti mengajar subjek keusahawanan agar mahasiswa aktif di dalam perniagaan. Untuk makluman Yang Berhormat Senator dan Dewan Yang Mulia, dalam memastikan keboleh pasaran graduan ditingkatkan, terutamanya pasca pandemik COVID-19, Kementerian telah menggariskan 4 strategi untuk dilaksanakan, iaitu memantapkan pelaksanaan program dengan izin reskilling dan upskilling, memudah cara pelajar dan melanjutkan pengajian, melaksanakan padanan pekerjaan kepada graduan yang masih belum bekerja dan meningkatkan pelaksanaan program-program keusahawanan. Melalui pendekatan reskilling dan upskilling, Kementerian melalui inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, iaitu PENJANA, turut melaksanakan program penjana Kementerian CAP, iaitu Career Advancement Program, yang memberi fokus kepada pelaksanaan program-program latihan kemahiran dan latihan peningkatan. Pelaksanaan program ini dapat memberikan nilai tambah kepada keboleh pasaran graduan melalui persijilan kompetensi kemahiran dalam bidang-bidang khusus yang diperlukan industri, selain meningkatkan keterampilan diri dan sahsiah mereka. Graduan yang mengikuti program ini akan terus dipadankan dengan pekerjaan yang bersesuaian di industri setelah berjaya menamatkan program latihan kemahiran ini. Dan selain itu, latihan kemahiran keusahawanan turut disediakan kepada pelajar yang berminat. Sesi padanan dengan agensi penyedia dana perniagaan turut diadakan bagi memastikan peserta dapat memulakan perniagaan dan menjana pendapatan sebaik saja program berakhir. Dan melalui strategi kedua, bantuan keuangan juga ditawarkan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Antara inisiatif tersebut adalah seperti Membrane Science, Beasiswa Menteri Pengajian Tinggi dan bantuan keuangan pelajar OKU. Pihak kementerian juga telah mengemukakan cadangan kepada unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk meneruskan pelaksanaan program Membrane 15 atas kejayaannya memberi penajaan kepada 59,910 pelajar. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 30,427 atau 53.5% graduan telah berjaya menamatkan pengajian pasca siswaza, manakala 26,483 pelajar masih meneruskan pengajian. Dan dalam usaha memperbagaikan lagi sumber pembiayaan keuangan kepada pelajar, Kementerian turut bekerjasama rapat dengan Yayasan Tenaga Nasional bagi menyediakan pembiayaan keuangan kepada pelajar yang berkelayakan melalui program My Brighter Future. Dan untuk meningkatkan keboleh pasaran graduan juga, Kementerian turut melaksanakan proses padanan pekerjaan kepada graduan yang masih belum bekerja. Dan usaha ini
dijayakan dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso menerusi portal My Future Jobs. Dan di samping itu, Tan Sri Yang di-Pertua, Kementerian turut menumpukan kepada usaha untuk menggalakkan pelajar terlibat dalam program keusahawanan. Bagi tujuan tersebut, Pelan Tindakan Keusahawanan IPT 2021-2025 yang sedang dibangunkan akan menjadi dokumen rujukan utama pembangunan keusahawanan di IPT dan semakan terhadap kurikulum, program dan ekosistem keusahawanan secara keseluruhan di IPT turut dilaksanakan bagi memastikan impak program yang maksimum. Dan Kementerian dengan kerjasama pihak tekun nasional akan turut memperkenalkan skim pembiayaan mikro kepada mahasiswa bagi membantu mereka mengembang dan meningkatkan perniagaan masing-masing. Dan pihak PUNB pula akan membiayai program keusahawanan berkonsepkan mentor-mentee untuk membolehkan bimbingan secara langsung daripada usahawan-usahawan yang telah berjaya. Dan sebagai makluman Yang Berhormat Senator, Kementerian telah mewajibkan semua universiti awam untuk menawarkan kursus asas keusahawanan kepada pelajar mereka tanpa mengira bidang bagi memberikan pengetahuan, kemahiran dan galakan kepada pelajar untuk menceburi bidang perniagaan. Dan bagi memudahkan bakal graduan membangunkan kerjaya dan meningkatkan kebolehpasaran mereka, Kementerian juga telah mengambil inisiatif membangunkan portal dengan izin Graduates Reference Hub for Employment and Training atau ringkasnya GRADE antara maklumat dan perkhidmatan yang bakal disediakan dalam portal sehenti ini adalah seperti perkhidmatan padanan pekerjaan, permohonan untuk mengikuti program reskilling dan upskilling, permohonan kemudahan penajaan dan bantuan keuangan melanjutkan pengajian, perkhidmatan untuk mendapatkan kaunseling, kerjaya dan e-profiling. Tuan Yang di-Pertua, isu kedua ialah berkenaan dengan pembangunan. Itu hal-hal projek bangunan yang isu spesifik yang disebut ialah berkenaan dengan pembangunan di Unimas. Itu boleh mencelah. Nak habiskan atau boleh mencelah? Boleh habis dulu. Habis dulu. Saat dia dah pergi tajuk lain lah. Boleh. Terima kasih. Elda. Yang Berhormat Senator Tuan Zaidi bin Haji Suhaili pula telah menyentuh mengenai kemajuan pelaksanaan hospital pengajar di Universiti Malaysia Sarawak iaitu UNIMAS dan pengujudan badan penyedia untuk memantau kemajuan serta reka bentuk hospital tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, projek hospital pengajar UNIMAS telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11, Rolling Plan ke-4 tahun 2019 dengan kos sebanyak RM480 juta. Dan agensi pelaksana bagi projek ini adalah Jabatan Kerja Raya dan projek ini dilaksanakan secara reka dan bina. Mal pengurusan nilai pada 8 hingga 12 April 2019 bagi projek pembinaan dan penyiapan hospital pengajar UNIMAS telah memutuskan supaya skop projek hospital pengajar digabungkan dengan skop satu lagi projek di UNIMAS iaitu pembinaan pusat kesihatan prima menjadikan kos keseluruhan projek ini berjumlah 560 juta. Dan tempoh pembinaan bagi hospital pengajar adalah selama 48 bulan, manakala tempoh pembinaan bagi pusat kesihatan prima adalah selama 24 bulan. Projek ini akan diserahkan secara berperingkat, sectional completion, kepada UNIMAS mengikut tempoh siap projek yang telah ditetapkan. Dan untuk makluman Yang Berhormat Senator, kemajuan projek ini dan projek-projek pembangunan lain di Kementerian dipantau melalui Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Dan majlis ini dijadualkan bersidang pada setiap bulan atau mengikut keperluan. Majlis ini turut dianggotai oleh wakil daripada Kementerian Keuangan, Unit Perancangan Ekonomi, Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan dan Jabatan Kerja Raya selaras dengan arahan nombor 12020 iaitu Mekanisme Penyelarasan Pelaksanaan Pembangunan Negara. Tuan Yang di-Pertua, isu yang tiga ialah berkenaan dengan OKU. Yang Berhormat Senator Puan Ras Adiba binti Muhammad Razi telah membangkitkan isu mengenai kemudahan infrastruktur bagi meningkatkan accessibility pelajar berkeperluan khas di IPT. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian amat prihatin terhadap keperluan kursus
yang diperlukan oleh kelompok pelajar tertentu dan berpegang kepada prinsip inklusiviti pendidikan untuk semua. Dan satu sistem berasaskan web yang dinamakan Projek Kerangka Kampus Inklusif meningkat kemasukan pelajar OKU ke Universiti Awam Malaysia, MyUOKU, sedang dibangunkan oleh kementerian untuk membantu Universiti Awam melaksanakan penilaian kendiri terhadap ketersediaan setiap Universiti Awam dalam mewujudkan kampus inklusif bagi memastikan pelajar yang berkeperluan khas untuk tidak terpinggir. Ketersediaan Universiti Awam dinilai berasaskan instrumen untuk menerima kemasukan pelajar berkeperluan khas yang meliputi aspek tabiat urus, pengajaran dan pembelajaran, perkhidmatan sokongan dan accessibility dan ketersambungan persekitaran kampus. Dan dalam memastikan pelajar berkeperluan khas tidak terpinggir, 19 universiti awam juga telah menubuhkan unit perkhidmatan OKU yang berfungsi sebagai unit perkhidmatan dan sokongan khusus kepada pelajar dan kaki tangan berkeperluan khas di universiti berkenaan. Dan unit perkhidmatan OKU ini dipertanggungjawabkan secara terus kepada Naib Chancellor di universiti masing-masing. Dan untuk makluman yang berhormat Senator, Kementerian juga telah mengambil kira keperluan bagi pelajar berkeperluan khas dalam setiap permohonan projek pembangunan fizikal sama ada untuk pembinaan atau naik taraf kemudahan dan infrastruktur di IPT. Seperti yang dinyatakan dalam garis panduan dan peraturan bagi perancangan bangunan oleh Jawatankuasa Standard dan Kos Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Dan Kementerian telah mengemukakan permohonan peruntukan berjumlah RM1.07 bilion di bawah rancangan Malaysia ke-12, Rolling Plan pertama tahun 2021 bagi projek baru atas sumbangan khusus untuk kategori pelaksanaan projek-projek fizikal, pembinaan atau naik taraf kemudahan dan infrastruktur IPT di seluruh negara. Walau bagaimanapun, jumlah peruntukan yang akan diluluskan adalah tertakluk kepada keutamaan projek-projek yang lebih kritikal serta berkemampuan semasa kewangan kerajaan. Dan Kementerian komited dalam melaksanakan setiap projek yang diluluskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Hal ini bagi memastikan kemudahan infrastruktur IPT di Malaysia adalah kondusif untuk digunakan oleh semua pihak, khususnya bagi tenaga pengajar dan pelajar-pelajar termasuklah yang berkeperluan khas. Tuan Yang Ketua, isu berikut adalah berkenaan dengan governance iaitu perkembangan wakaf di IPT. Yang berhormat Senator Puan Asma binti Husin pula telah menyentuh tentang perkembangan dan pencapaian wakaf IPT. Untuk makluman yang berhormat Senator, sehingga kini 18 buah universiti awam telah pun mendapat kelulusan taraf mustawali atau nazir khas daripada Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), masing-masing untuk menjalankan aktiviti wakaf dengan kutipan keseluruhan sehingga 30 Jun 2020 berjumlah RM34.8 juta ringgit. Manakala dua buah universiti awam lagi iaitu Universiti Malaysia Kelantan UMK dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM masih dalam peringkat perbincangan bersama Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Dan kesemua universiti awam merujuk kepada University Transformation Program, iaitu Purple Book yang dikeluarkan oleh Kementerian sebagai asas kepada tabiat urus wakaf di institusi masing-masing. Seterusnya yang dipertua iaitu berkenaan dengan penyelidikan grant FRGS bagi pendidikan orang asli. Mohon mencelah. Terima kasih atas jawapan berkaitan dengan wakaf IPT tadi. Cuma mungkin saya nak melanjutkan sikit. Daripada pendapatan daripada wakaf tadi, sejauh mana ia memberi impak kepada pembangunan di IPT dalam peratusan? Kalau ada, kalau tidak secara bertulis. Terima kasih. Maklumat terima kasih yang berhormat Senator. Maklumat spesifik tentang peratusan itu saya tak ada maklumat itu. Tapi impak untuk pembangunan universiti keseluruhannya saya ingat ini satu usaha yang cukup baik yang dilakukan oleh pihak-pihak universiti sebab ia memberi ruang kepada pihak institusi pengajian tinggi untuk membuka ruang yang lain untuk menjana pendapatan
dan menggunakan pendapatan tersebut untuk kepentingan pelajar-pelajar di universiti. Terima kasih. Ya, betul. Yang Berhormat Saudara Datuk Isa bin Abdul Hamid pula menyentuh mengenai jumlah dana yang diperuntukkan, diedar dan diluluskan bagi skim grant pendidikan fundamental VRJS untuk pendidikan orang asli. Untuk makluman yang berhormat Senator, pada tahun 2020, Kementerian telah memperuntukkan sejumlah RM1 juta bagi menampung skim grant pada pendidikan fundamental untuk pendidikan berkaitan pendidikan orang asli. Dan penawaran pendidikan bagi pendidikan orang asli ini terbuka kepada penyelidik di Universiti Awam dan Institut Pendidikan Guru Malaysia, IPGM. Kementerian telah membuka penawaran grant FRJS ini mulai 6 Januari 2020 sehingga 31 Mac 2020. Dan dalam tempoh tersebut, Kementerian telah menerima sejumlah 24 permohonan FRJS daripada Universiti Awam dan IPJM di bawah subdomain pendidikan orang asli. Dan keputusan permohonan grant FRJS tahun 2020 akan diumumkan pada bulan Oktober 2020. Berkenaan dengan penjarahan semula semester pengajian akibat pandemik COVID-19, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Ismail bin Ibrahim telah menyentuh mengenai pengajaran semula semester pengajian akibat pandemik COVID-19. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, sebagai pematuhan kepada Perintah Kawalan Pergerakan yang diisytiharkan oleh kerajaan bagi membendung pandemik COVID-19, Kementerian telah mengarahkan semua IPT menangguhkan aktiviti akademik masing-masing mulai 18 Mac 2020. Dan dalam hal ini, semua IPT juga telah diminta untuk membuat penjadualan semula kalender akademik 2020 dan 2021 dan meneruskan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Dan Kementerian seterusnya menyarankan semua Universiti Awam menyambung semester kedua sesi 2019-2020 seawal 27 April 2020 atau selewat-lewatnya pada 1 Jun 2020 dengan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran atau PDP secara dalam talian. Melalui saranan tersebut, program mood konvensional telah diberikan flexibility untuk dikendalikan secara dalam talian atau remote learning sebagai norma baru di IPT. Dan pelaksanaan PDP secara dalam talian telah diselaraskan oleh Universiti Awam dengan mengambil kira beberapa faktor cabaran dan kekangan yang dihadapi oleh IPT dan pelajar. Ini termasuklah mengambil kira keperluan sesetengah kursus kritikal yang perlu dilaksanakan secara bersemuka dan sukar digantikan secara dalam talian atau remote learning, iaitu bersifat teknikal, klinikal, penyelidikan dan kerja makmal. Dan perhatian khusus juga diberikan terhadap pelajar yang tidak mendapat akses atau tiada kemudahan kepada melaksanakan PDP secara dalam talian. Namun demikian, penyelarasan ini telah dibuat tanpa melibatkan pemendekan tempoh belajar atau tempoh semester pengajian. Sebaliknya, ia dilaksanakan melalui penyusunan semula jadual akademik dengan penyesuaian kaedah pembelajaran seperti berikut. Satu, menyelesaikan terlebih dahulu penawaran kursus-kursus yang melibatkan teori atau kursus universiti yang sesuai dikendalikan secara efektif melalui online ataupun remote learning. Yang kedua, menyesuaikan pendekatan PDP kursus-kursus yang melibatkan aktiviti praktikal, amali tetapi boleh dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan virtual simulation, virtual lab, animation, gamification atau kaedah lain. Dan ketiganya, PDP kursus kritikal yang masih perlu dilaksanakan bersekemuka dan tidak dapat diganti melalui kaedah dalam talian atau remote learning dilaksanakan setelah pelajar dibenarkan pulang ke kampus atau dianjakkan ke semester akan datang mengikut penyesuaian sesuatu kursus pengajian. Dan pada 16 Mei 2020, Mesyuarat Khas Menteri-Menteri mengenai Perintah Kawalan Pergerakan Majlis Keselamatan Negara telah bersetuju membenarkan 5 kategori IPT yang pulang 5 kategori pelajar IPT pulang dan meneruskan pengajian di kampus
Universiti tersebut yang pertama ialah pelajar pasca siswazah MUT penyelidikan yang berkeperluan. Kedua, pelajar semester tahun akhir pengajian peringkat Yang sijil. Muhammad ada 1 minit lagi untuk menggulung. Ya? Lagi berapa minit? Tuan Sri? 1 minit. 1 minit lagi. Kalau itu saya teruskan kepada isu yang berikutnya. Yang berikutnya itu tentang keceriaan pelajar untuk mengakses pencapaian internet. Isu yang kedua, Yang Berhormat Senator Tuan Liu Chin Tong pula telah menyentuh mengenai kececeran pelajar untuk mengakses capaian internet atau platform atas talian bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, semayang tempoh penangguhan aktiviti akademik susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang diisytiharkan oleh kerajaan mulai 18 Mac 2020, Kementerian telah menerima pelbagai maklum balas dan pandangan daripada pelajar, keluarga, institusi dan badan profesional berhubung kebimbangan terhadap kualiti program akademik yang dilaksanakan secara dalam talian. Mereka berpandangan bahawa keberkesanan pembelajaran bagi program-program tertentu, khususnya yang melibatkan latih amal, klinikal dan praktikal, masih memerlukan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Justru, mengambil kira situasi COVID-19 yang semakin pulih, Kementerian telah mendapatkan persetujuan daripada Jemaah Menteri pada 8 Julai 2020 untuk membenarkan kemasukan semula pelajar IPT ke kampus secara berperingkat mulai Julai hingga September 2020 dan kemasukan pelajar ke kampus seterusnya pula adalah pada Oktober 2020. Dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di kampus, IPT telah diberi fleksibiliti untuk menentukan mood pembelajaran yang bersesuaian mengikut keperluan program. Ini termasuklah menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Namun begitu, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran hendaklah mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Satu lagi Tan Sri yang di-Pertua, berkenaan dengan yuran pengajian. Yang Berhormat Senator Datuk Seri Velpari anak lelaki Tun Sami Belu telah mencadangkan supaya universiti memberi pertimbangan untuk mengurangkan dan menangguhkan pembayaran yuran bagi tahun 2020 kepada pelajar-pelajar universiti awam dan IPTS. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, Kementerian ingin menyatakan bahawa yuran pengajian yang perlu dibayar oleh para pelajar universiti awam adalah sekitar 10% sahaja daripada kos sebenar bidang pengajian tersebut mengikut harga yuran pasaran. Manakala baki 90% lagi kos pengajian ditanggung oleh kerajaan melalui peruntukan kewangan tahunan yang disalurkan kepada UA. Dan oleh yang demikian, kos pengajian di universiti awam boleh dikatakan cukup rendah dengan tanggungan oleh pihak kerajaan sebanyak 90%. Di samping itu, oleh kerana COVID-19 ada langkah-langkah tertentu diambil oleh kerajaan dan juga pihak kementerian untuk membantu pelajar-pelajar. Sebagai akhir kalam Tan Sri Yang di-Pertua, sekali lagi kementerian mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas keprihatinan, perhatian dan sokongan berterusan oleh ahli-ahli Yang Berhormat Senator, khasnya terhadap usaha-usaha memertabatkan kecemerlangan akademik tinggi negara yang diterajui oleh kementerian. Perkara-perkara lain yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat yang tidak sempat disentuh kerana kesentukan masa, insyaAllah akan dijawab secara betul. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Mansur Osman. Minta penjelasan. Ya. Sila. Terima kasih Datuk Seri. Apakah kerajaan ada sasaran? Ada sasaran tertentu untuk mencapai masyarakat pedagang di kalangan usahawan, mahasiswa. Keduanya, adakah incubator atau sebut small business development center diwujudkan di universiti-universiti untuk melatih mahasiswa ini? Okey, baik. Jawab secara bertulis ya. Terima kasih Tan Sri dan terima kasih Yang Berhormat Senator. Yang incubator itu dulu. Betul seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Senator, pengujudan incubator di institusi pengajian awam dan terutama sekali di politeknik dan kolej komuniti sememangnya memainkan peranan yang cukup penting untuk menjana bukan saja pendapatan bagi universiti
melalui koperasi yang mereka wujudkan, tapi juga kepada pelajar-pelajar yang terlibat terus dalam bidang keusahawanan. Dan saya dapati yang inkubator ini memang cukup memainkan peranan bagus, seperti di UNIMED, seperti di UMS, ada Universiti Sabah, ada hatchery incubator untuk aquaculture, dan juga lain-lain macam contoh teknologi bertinggi pun di universiti lain, dan juga college community yang lain yang juga ada. Sememangnya memainkan peranan cukup penting. Saya setuju dengan yang berhormat senator itu. Dan bukan saja untuk membantu universiti dan pelajar, tapi ia turut juga menjalinkan hubungan yang cukup baik dengan industri dan masyarakat. Itu yang bagus. Yang tentang target yang diletakkan, memang menjadi harapan kita untuk melahirkan lebih ramai usahawan di kalangan pelajar, terutama kali selepas tempesan COVID-19 ini. Dan ini pun sedari konsisten dengan dasar pendidikan nasional. Terima kasih. Terima kasih, Wabi.